Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah binti Muhammad Rizalmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perdana. Keranamu kami mendakap tua, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa, limpah budi kemakmuran negara. Sejambak kasih sekalung budi saudari pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi berkarisma, penjaga masa yang setia, yang dimuliakan warga pendidik keringat serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Sambutlah salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya, anak Malaysia. Terbang bangau sepanjang hari, ke Tasik juga tempat akhirnya. Di lantai ini hamba berdiri, merungkai frasa penuh bermakna. Sebelum hujah diperkukuhkan bukti, sebelum bibir terus mengorak bicara, biarlah saya canangkan dahulu tajuk pidato saya yang berbunyi, semangat patriotik membentuk modal insan terbilang. Maka, izinkan saya merungkai benang-benang kalimat yang mengikat setiap frasa agar hadirin hadirat yang kabur semakin jelas maksudnya. Hadirin hadirat sekalian, menurut definisi nilai-nilai murni dalam pendidikan moral, frasa semangat patriotik atau patriotisme bermaksud perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Berbentuk pula bolehlah diertikan membuat sesuatu menjadi rupa yang tertentu. Manakala frasa seterusnya iaitu modal insan merupakan frasa yang dipopularkan oleh Pak Lah dalam ucap tama beliau ketika membentangkan rancangan ke-9 bermaksud tenaga kerja atau aset insani Malaysia yang paling penting dalam usaha kerajaan merealisasikan sebuah negara bangsa yang maju menjelang wawasan 2020. Terbilang pula membawa konotasi dapat dihitung 1, 2, 3 atau terkenal dan terkemuka. Secara tuntasnya, frasa ini bermaksud perasaan cinta yang mendalam kepada negara mampu menjana tenaga yang terkemuka dan terkenal di persada dunia. Warga Dewan yang dikasihi sekalian, persoalannya, kenapa dan mengapa semangat patriotik dianggap wadah yang mampu membentuk modal insan terbilang? 4 perspektif hujah akan merungkai persoalan ini. Hujah saya yang pertama, melalui semangat patriotik inilah terpaksanya pelbagai elemen nilai murni yang utama seperti nilai amanah, bertanggungjawab, taat setia, sanggup berkorban dan yang paling penting kesyukuran kepada Tuhan kerana semangat patriotik menjadikan seseorang itu tidak sanggup untuk melihat keutuhan negaranya digugat musuh. Malah, mereka lebih sanggup berputih tulang daripada berputih mata. Masihkah kita ingat pejuang negara yang terbilang iaitu Lieutenant Adnan bin Alang Saidi? Dengan semangat patriotik yang mengalir dalam darahnya, beliau mempertahankan tanah air tercinta. Justru dengan adanya semangat patriotik ini, tidak mustahil banyak lagi wirabangsa seperti Lieutenant Adnan dapat dibentuk menjadi lambang model insan terbilang. Hadirin hadirat yang saya muliakan, menyusul pula hujah saya yang kedua. Semangat patriotik juga menjadikan seorang pekerja itu sanggup memerah tenaganya sama ada dari segi intelektual maupun fizikal. Dalam hal ini, kita tinjau seorang tokoh Ma'al Hijrah 1432 iaitu Yang Mulia Datuk Dr. Zeti Akhtar yang memegang tampuk Bank Negara dari zaman kegawatan ekonomi hingga hari ini. Jerih payahnya dalam menarik ekonomi negara ini dari belenggu kegawatan sememangnya amat dikagumi. Benarlah kata pepatah, tangan yang mengayun buayan juga mampu menggoncangkan dunia. Wanita yang begitu tinggi peribadi ini sanggup memperhambakan diri untuk menentukan hala tuju perbankan negara demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Bukankah ini telah sekali lagi membuktikan bahawa semangat patriotik mampu membentuk modal insan terbilang? Sidang hadirin yang dihormati, meniti pula hujah saya yang ketiga.
Ahli sukan kita yang bertaraf dunia seperti Datuk Nicole David dan Datuk Ling Chong Wei masih berdiri di bawah panji jalur gemilang walaupun negara luar menadah tangan untuk menerima mereka. Ini persoalannya. Mengapakah mereka tetap tidak tergoda dengan penawaran lumayan yang diberikan oleh negara lain? Tepuk dada, tanya selera. Bukankah sesuatu kejayaan kerjaya diukur melalui pulangan yang digenggamnya? Salah satu jawapannya ialah semangat patriotik yang dipupuk pada jati diri itu telah menyebabkan diri tetap bertaat setia kepada negara. Justeru izharnya di sini semangat cinta akan negara lah yang akan membentuk modal insan terbilang. Warga Dewan yang dihormati sekalian, sampai saya pada hujah yang terakhir iaitu semangat patriotiklah membentuk modal insan yang tidak mudah layu dipanggang suria, tidak mudah karam dipukul badai. Hal ini amat jelas umpama sudah terang lagi kan bersuluh jika dilihat pada warga pendidik yang berada di depan mata. Walau dicampak keceru rantau, mereka tetap menabur jasa. Atas semangat patriotik mereka lah, dalam rancangan Malaysia ke-10, Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak mengiktiraf pendidik sebagai justeru modal insan yang mampu membentuk modal insan yang terbilang dan berfikir kelas pertama. Walaupun kerja yang ditanggung tidak terungkap di mulut, tidak terangkat di pundak, namun keikhlasan mereka dalam usaha mendidik anak Malaysia mampu memperkasakan pendidik dan secara tidak langsung membentuk modal insan terbilang. Di bahu mereka lah letaknya pemacu dan penggerak negara yang memenuhi lanskap perubahan politik, sosial dan ekonomi. Biar gelora panas membadai, biar mentari hangus membakar, namun modal insan yang tertancap semangat patriotik pasti dapat membentuk modal insan yang terbilang. Lebih-lebih lagi dengan sokongan slogan Satu Malaysia yang diwar-warkan, bukankah slogan ini menunjukkan untuk menyedarkan bahawa kita hanya bersatu padu? Negara maju hanya adanya perasaan sayang kepada negara, maka negara semakin berjaya. Persis kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Remaja hari ini merupakan bakal pemimpin masa depan. Maka dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Marilah kita menanam semangat patriotik di jiwa sendiri agar menjana modal insan terbilang. Saya akhiri syarahan saya ini dengan pantun yang berbunyi, negeri kedai permainan indah, pinggiran payah, kundur berduri. Berhujah sudah, bersyarah sudah, izinkan saya mengundur diri. Sekian, terima kasih.